Halo guys, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar korang semua ni? Okey ke? Ada baik? Kalau ada baik tu bagus guys, maintain baik-baik. Okey. Sudah sekian lama aku dah tak buat konten untuk dinamik ni kan. Jom kita cerita pasal konten dinamik ni. Apa benda yang aku nak cerita pasal hari ni? Sebenarnya macam ni geng. Banyak kali dah aku dapat PM ataupun orang kata dapat komen daripada komen-komen video-video yang lepas, masih lagi bertanya pada aku. Orang kata nak tahu pasal nak up spec lah untuk newbies punya. Kalau baru beli dinamik, apa yang perlu buat untuk nak lajukan sikit motor dinamik ni. Bukannya orang kata nak racing sampai 200 GPS, tapi mungkin boleh dapat outmeter daripada meter motor dah cukup okey dah. Jadi disebabkan komen-komen macam tu, macam ni lah aku decide untuk aku buatlah satu video untuk membantu korang yang kat luar sana tu mungkin baru membeli motor dinamik. Korang nak cuba aspek untuk nak outmeter je pada korang punya motor tu. Asalkan boleh kejar motor Y suku, motor LC yang standard tu semua tu dah kira okey lah. Kira dapat GPS lah 1415 tu dah kira okey lah guys. Bukannya kata nak sampai ke langit, sampai nak ke bulan, nak sampai 200 GPS kan. Jadi aku akan cerita pada korang macam mana korang nak up spec korang punya motor tu kiranya macam spec standard modi. Jadi yang pertama sekali, apa yang korang perlu buat? Korang kena tukar korang punya blok. Okey, ada dua option lah. Sama ada satu, korang boleh beli untuk blok yang aftermarket punya. Contohnya macam blok daripada Furious One ataupun blok Shark. Ini punya memang dia terus buat untuk spek 57 terus lah. Kiranya dia punya rebore, dia punya blok tu korang boleh terus masuk 57 punya size piston. Okey, nak cerita pasal size ni, ada bermacam-macam pelik-pelik lah orang yang tak faham size ni. Okey, mungkin yelah newbies kan tak tahu pasal motor kan, baru dia nak kata mengenal pasal erti untuk apa benda dia punya size untuk piston ataupun blok ni kan. Dia macam ni guys, kalau untuk size kita punya dinamik ni dia punya original size dia adalah 54mm. Okey, 54mm tu dia sama size dengan 0.00. Maksudnya kosong lah. Lepas tu ada pula yang tanya, bang, kalau nak pakai piston size 100 tak besar sangat ke? Size 57 pun rasanya dah besar dah. Takkanlah nak kena rebore size 59, 60, 70, 80 baru naik 100. Bukan macam tu. Dia maksudnya size 1.00. Kira macam ni, 54mm sama dengan size 0.00 macam kita tadi. Lepas tu pula size 55mm sama dengan size 1.00. Dan samalah seterusnya, 57mm sama dengan 200, size 2.00. Okey, ada faham? Aku harap korang faham lah. Jadi itu yang pertama lah, sama ada korang nak pakai Furious One punya ataupun Shark punya aftermarket terus lah. Lepas tu kalau korang tak nak beli yang blok yang baru, korang boleh rebore je korang punya blok. Lagi mudah, lagi jimatkan korang punya duit sikit lah. Tapi korang kena ingat, kalau korang dah pakai korang punya blok original, pandai-pandai fikirlah. Korang punya blok tu dia kiranya tak ada original lagi lah size. Kiranya kalau korang nak balik semula ke standard, korang kena beli blok baru. Faham? Okay. Itu yang pertama pasal blok. Dia punya head, korang kena correct juga dia punya kawah ikut saiz sama dengan dia punya piston. Sama dengan piston dia macam aku cerita tadi lah. Jadi itu punya korang kena ikut saiz piston, nak korek kawah dia punya head tu. Okay, cerita pasal korek kawah untuk dia punya head ni, kalau boleh macam ni guys. Okay, kalau korang prefer untuk nak upkan dia punya size blok tu, nak reborekan jadi 55mm, naikkan satu, dia punya kawah tu bukakan lagi jadi 56. Kiranya korang nak buka dia punya rebore blok ni jadi 55mm, tapi dia punya kawah tu tambah lagi satu jadi 56mm. Bukan sebab apa guys, ini punya dia lebih membantulah kalau kata korang tengah lock atas highway ni, at least dia ada banyak sikit masuk minyak dekat atas dia punya bahagian atas dia punya piston tu. At least korang punya motor tu cuma jam panas saja kalau korang punya setting tak ngam lah. Ada faham? Jadi kita pergi yang seterusnya. Yang seterusnya exhaust. Yang kedua ni adalah exhaust. Okay, yang exhaust ni aku tak nak cerita panjang lah.
Okay, yang paling senang sekali nak korang faham, kalau untuk yang standard modi punya, kalau korang nak buat untuk daily ride, korang pakai je exhaust standard. Tapi exhaust standard tu biarlah kalau boleh operate, jangan pakai exhaust standard. Nanti dia punya angin tak lawas. Faham? Lepas tu pula, kalau korang nak gunakan korang punya motor hanya untuk nak pergi weekend punya ride ke, nak pergi racing ke, aku lagi suggestkan kalau boleh pakai pipe on, ataupun kalau korang kaya sikit, cubalah beli R9 punya pipe. Okay, so itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ni adalah korang kena tukarkan korang punya CDI. Nak kasih dia punya api tu kuat sikit. Untuk daily ride, yang paling mudah aku boleh cakap, korang boleh beli IKK hitam. Sebab IKK hitam ni, dia punya possibility untuk nak bombos ataupun nak jam panas dia susah sikit. Sebab aku dah mengalami banyak kali dah jam panas. Bila aku tukar je dengan IKK hitam ni, pengalaman aku guys, aku boleh cakap lah, IKK hitam lebih selamat. Kalau korang nak racing, mungkin nak lock sampai 2-3 kilo, korang boleh cuba IKK merah. Yang tu pun sesuai untuk weekend punya ride ataupun nak racing lah. Korang faham lah. So, yang keempat, korang kena tukar juga coil plug. Coil plug ni kalau boleh korang cubalah tukar. Kata yang murah-murah pun tak apalah, asalkan aftermarket punya kan, dia punya api tu bagi kuat sikit. So yang aku suggestkan korang boleh cuba macam aku punya motor sebelum ni, aku pakai plug Cozy. Kalau korang kaya sikit, beli plug Umar Racing. Barang-barang Umar memang harga dia memang gila-gila, harga dia tinggi sikit lah. Okay, yang kelima, yang ni punya banyak orang nakkan macam hyper clutch lah dekat kita punya motor dinamik ni. Tapi hyper clutch tak ada keluaran daripada mana-mana jenama. Sebenarnya boleh je nak convertkan 125Z ke kita punya motor dinamik, dia punya hyper clutch tu. Tapi lebih baik kalau korang buat macam ni saja. Dia punya clutch plate tu pakai 5 keping dia punya 125Z punya yang racing punya clutch plate. Lepas tu dia punya spring clutch pula, korang kena pakai 2 spring clutch racing daripada 125Z. Lepas tu 2 lagi tu pakai original dinamik. Kan ada 4 kan, jadi pakailah silang 2 dinamik, 2 125Z macam tu. Pakai 2-2. Faham? Tak faham? Korang cuba ulang balik video ni, korang faham lah. Jom kita cerita pasal yang ke-6 pula. Yang ni punya yang ke-6 ni adalah carburetor. Jadi kalau korang dah buat korang punya motor, korang kena setting dia punya minyak, korang kena setting dia punya angin, nak pastikan dia punya tunam, nak settingkan yang tu punya. Kejap lagi aku cerita macam mana cara nak setting dia punya angin ataupun dia punya minyak lah, cukup ke tidak. Macam gini. Jadi untuk carburetor yang paling sesuai lah, yang aku pernah pakai pada motor dinamik aku sebelum ni, orang kata carburetor yang memang sesuai lah untuk dengan kita punya daily ride, untuk nak pergi racing ke, memang sesuai lah. Apa benda aku cerita ni? Jom kita cerita terus. Carburetor yang pertama yang aku boleh suggestkan adalah NSR. Carburetor yang kedua adalah RZ. Tak kisahlah korang nak beli yang second hand ke ataupun yang local ke, tapi kalau boleh lah, seelok-eloknya beli original lah. Sebab original punya lebih senang nak setting. Kalau korang rasa macam nak setting carburetor NSR, carburetor RZ ni macam payah, susah, dia punya minyak tu kadang-kadang tak support untuk high RPM, korang boleh pakai PWK punya yang power jet. Yang tu punya at least kalau korang cari dekat Shopee, dia murah guys. Dalam RM60, RM70 macam tu, korang boleh dapat yang power jet punya. At least dia boleh support bila korang punya dia punya RPM tu dah jadi tinggi sangat. Jadi dia punya minyak tu dia akan pancut banyak pada RPM yang tinggi. Faham? Yang terakhir, yang ni punya yang korang kena ingat, setiap motor kalau nak setting, lepas tu nak pastikan motor tu laju dengan kelajuan mana yang korang nak, korang kena settingkan korang punya sprocket. Macam untuk dinamik ni, original je sprocket depan tu 14. Kalau aku salah, korang tolong perbetulkan, komen kat bawah tu. Jadi sprocket original dia adalah 14. Jadi korang kena tukarkan jadi 15 supaya korang punya motor tu dia punya top speed dia hidup. Macam tu. Sebab sebelum ni aku punya sprocket tu 14 guys. Korang kena setting sprocket depan tu 14. Kalau korang punya motor tu standard, seeloknya pakailah depan tu 15, belakang tu 37 ataupun 38. Ikut atas korang punya berat badan lah.
Kalau korang punya berat badan tu 100 kilo, korang kena cari sprocket yang besar-besar sikit lah. Cari sprocket double R punya. Okay, cerita untuk nak up spec motor dinamik untuk standard body punya aku rasa dah tamat dah. Macam tu lah caranya korang kena ingat. Yang pertama block, yang kedua exhaust, yang ketiga CDI, yang keempat coil api, yang kelima clutch plate dengan dia punya spring clutch sekali. Lepas tu carburetor yang keenam. Lepas tu yang ketujuh setting sprocket. Ni yang terakhir guys. Ini bonus ya. Kalau boleh korang nak gunakan motor dinamik ni nak setting, aku suggestkan belilah satu RPM Universal punya. RPM Universal ni tak adalah murah sangat, tak ada mahal juga, lebih kurang dalam RM20, RM23 macam tu. Korang boleh cari kat Shopee lah. Jadi untuk nak settingkan dia punya main jet dengan dia punya angin lah, senang cerita, biasanya kalau aku up spec, tak kisahlah saiz 55, saiz 56 ataupun 57mm, aku akan start dengan 32mm. 32mm saiz 32 dekat dia punya pilot jet. Kalau yang tu punya macam susah nak start, korang kena up sikit lah, jadikan 35. Okay, itu untuk pilot jet. Untuk main jet tu pula, korang kena cuba start dengan kecil, besar. Okay, jadi macam mana korang nak tahu dia punya minyak tu cukup untuk nak lock untuk RPM sekian-sekian. Jadi bila korang dah ada RPM tadi tu yang aku cerita, yang korang kena dapatkan universal RPM, korang kena try rem kosong. Rem kosong tu korang jangan pergi bawa motor pula, korang kena duduk diam lah dengan motor tu kat situ. Korang kena rem kosong. Pastikan masa korang nak test korang punya meter RPM tu, korang kena cuba buat macam ni. Nak pastikan dia punya ni cukup lah, dia punya minyak masa untuk nak lock highway. Korang kena try untuk dekat jarum meter 7. Korang rem kosong, korang just lock je korang punya tangan, jangan korang gerak-gerak macam tu. Just lockkan saja. Korang tengok dia punya meter RPM yang 7 tu dekat dia punya jarum tu, sama ada dia naik mendadak ataupun dia naik sikit ataupun dia just maintain je dekat RPM 7 tu. Kalau dia maintain, dia macam main sikit sini, dia main macam 7.5, 7, maksudnya korang punya untuk main jet tu dah cukup lah. Dah cukup sangat dah. Korang tak perlu nak up main jet dah. Sebab kalau korang up lagi kan, dia punya untuk top speed dia jadi lemau, dia jadi macam lembab macam tu. Kalau korang punya meter RPM tu daripada 7 lah, korang just lock macam tu saja, tiba-tiba naik tinggi, dia naik mendadak macam tu, dia tak boleh stay dekat RPM jarum 7 tu, maksudnya korang punya main jet tu kena adjustkan lagi, kena tinggikan lagi. Jadi macam itulah cara yang paling senang untuk nak settingkan korang punya carburetor. Tak pun cara lagi senang, korang pergi dekat kedai motor, minta pomet tu untuk settingkan motor korang. Kan lagi senang, korang tak perlu pening kepala kan. Kalau korang nak cuba setting sendiri, korang boleh cuba macam mana yang aku cakap tadi. So senang cerita macam ni, kalau korang nak buat korang punya motor, senang je. Korang boleh call nombor telefon Awi dekat bawah tu. Aku akan letakkan nombor telefon Awi, jadi korang boleh set lah dengan dia bila korang nak buat korang punya motor. Nanti dia akan bantu korang lah. Nanti dia akan bagi tahu quotation berapa harga untuk nak aspek yang sekian-sekian dan harga sekian-sekian lah. Okay, so aku rasa video aku sampai sini sajalah. Aku harap video yang ni punya membantu korang untuk aspek korang punya motor yang standard tu, untuk nak buat motor standard body. Kalau ada apa-apa yang aku salah sebut ataupun apa-apa yang aku salah cakap, korang boleh komen kat bawah tu. Korang tolong perbetulkan aku. Okay, alright. So, terima kasih guys kerana menonton video ni. Jadi, kalau korang terbaru jumpa channel ni, korang boleh bantu aku guys. Klik button subscribe kat bawah tu, klik button lonceng tu juga. Jadi, kita jumpa dekat video akan datang. Assalamualaikum. Take care. Bye-bye.